Dari daerah Tutong kita bersama dengan Ernie. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Walimul dan Sarina. Apa kabarnya Ernie? Pagi ini sehat? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah sihat walafiat ya. Alhamdulillah. Boleh berkongsi sedikit bagaimana keadaan cuaca di daerah Tutong pagi ini? Alhamdulillah cuaca juga pagi ini cukup mengizinkan cerah-cerah sahaja. Alhamdulillah ya. Jadi dalam sama-sama kita ni membendung penularan wabak COVID-19 ya di negara kita ni Brunei Darussalam ini. Ya. Pergerakan kita ni pun juga agak sedikit terkawal. Betul. Tidak disarankan untuk berjalan-jalan keluar rumah. Jadi macam mana suasana jalan raya di daerah Tutong? Ya, memang sejak diketatkan ya SOP, keadaan jalan raya memang lengang lah ya. Ini menunjukkan bahawa rakyat Brunei, orang kita ni mematuhi apa pun yang diperintahkan oleh Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah ya. Begitulah Sarina, kalau kebiasaannya kan hari Jumaat ini ramai yang akan keluar pergi berbelah peluang ke ya untuk kita pasar. ni mendapatkan barang keperluan. Betul sekali ya. Baik, apapun Ernie, dalam pada itu kita percaya ramai masyarakat Brunei juga menyaksikan rampai pagi memandangkan stay at home ya. Betul. Kerana di rumah. Jadi apa agaknya perkongsian dari daerah Tutong untuk pagi ini? Silakan. Baik, terima kasih Sarinah dan Walimul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam Jumaat buat audio penonton yang mengikuti lintas langsung dari daerah Tutong ya. Dan mudah-mudahan kita ni semua dalam keadaan yang sihat walafiat ya, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa untuk kita ni doakan mereka yang disahkan positif COVID-19 ini agar mereka secepatnya disembuhkan ya. Dan para sukarelawan dan frontliners juga mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dalam menjalani apa jua kerja yang ditugaskan ya bagi sama-sama mengekang penularan COVID-19 ini. Baik, seperti biasa, kita akan isikan bahan visual setiap kali dalam pertemuan kita dalam rampai pagi dari daerah Tutong. Jadi pagi ini kita saksikan dulu antara yang dapat kami bawakan dalam bahan visual mengenai dengan kegiatan salah seorang pelatih pusat bahagian Tutong, autism yang kreatif ya dan mempunyai bakat dalam kaligrafi. Kita saksikan bersama. Setiap manusia Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak ada makhluk yang sempurna, baik dari kebolehan dan kemahiran hidup, kerjaya dan sebagainya. Demikian juga manusia yang memiliki kekurangan atau masalah fizik. Tetapi di sebalik kekurangan mereka, dianugerahi kemahuan dan kekuatan yang luar biasa sehingga mereka menjadi orang-orang hebat dan kebolehan yang tidak dimiliki oleh orang yang sempurna fiziknya. Seperti bakat yang dimiliki oleh Awang Amali bin Jumat, seorang pelatih autism dari Pusat Bahagia Tutong, mempunyai bakat dalam kaligrafi. Saya berkesempatan membuat pendekatan bersama Dayang Roshidah binti Haji Mohidin, ibu kepada Awang Amali. Nama anak saya Amali bin Jumat, berumur 23 tahun, lahir pada 11/11/97. Sejak 5 tahun tidak pandai berbicara, bercakap, payahkan keluar perkataan atau. And then lepas itu ke 10 tahun ia ada kemajuannya macam pandai menyebut bapa mama. Lebih hyperaktif, sana kemari pusing sana, pusing sini, jalan sana, jalan sini. And then lepas itu dilarang dah mau, lebih pulang kadang-kadang atas meja, naik atas meja. Itulah saja layak perkembangannya kan. Lagipun kalau macam ia bergaul, selalu mengatil-ngatil anak-anak lelaki, anak perempuan. Dia ngatil, dia macam orang bawa kelahi. Itulah. Lepas itu baru ke pusat bahagia di kaca. Itulah saja perkembangannya. Itu yang kepayahannya ia dapat menerima sesama normal. Yang kira pergaulan yang berkawan macam jenis 5 tahun tu normal lah, biasa. Itu ya payah yang menyesuaikan dirinya lah.
Golongan orang kelainan upaya merupakan sebahagian daripada masyarakat. Mereka mempunyai kesaksamaan, hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Negara Brunei Darussalam memang menitik berat akan kesejahteraan hidup golongan ini. Antaranya, menubuhkan pusat-pusat khusus untuk golongan orang kelainan upaya, belajar kemahiran hidup dan sebagainya. Seperti penubuhan pusat kaca bagi kategori kanak-kanak dan pusat bahagia bagi peringkat seterusnya. Di pusat bahagia tutung inilah guru-guru dan tenaga pengajar dan ibunya mula menyedari adanya bakat lukisan kaligrafi yang lahir pada awang amali. Pendapat saya ada kemajuannya, lagipun banyak kemahirannya. Satu daripadanya tunjuk aja daripada cikgu-cikgunya yang melatih ke dia. Cuma ni sikit-sikit macam dia sudah disuruh bekerja tu satu menulis kira kaligrafi itulah. Sikit-sikit satu macam disuruh dibuatnya, dia ikutnya. Sanalah yang menilai diri macam dibuatnya tu kira apa namanya orang sesuai dengan apa yang dibuatnya, lurus. Kalau salah diubahnya tah di rumah. Dan lepas satu dibentuknya dari segi sana, diorang dapat lurus, diambil diorang catat. Bagi saya tidak adalah yang ia kemahirannya lain. Mungkin ini dari segi ia objektifnya, ia kepandaiannya dari segi kemahirannya, kreatifnya. Mungkin tumpuannya di sini untuk membuat kaligrafi. Berterusanlah untuk teruskannya. Rasa kagum dan terharu, lagipun tidak disangka-sangka bah. Cuma ini kadang-kadang seorang dua pun payah juga menilai ya. Mungkin anulah macam apa tu orang apa namanya, dah disangka-sangka perkara ni boleh berlaku arya. Lagipun dah semena-mena ia pandai ni kan kaligrafi. Lagipun mesti juga kita ni praktis belajar ni caranya dari awal. Mungkin dari segi sini diorang mendidik ke dia, mungkin kelurusan kepandaiannya tu terkeluar. Dengan sendirinya patutnya orang diorang kaji dari segi sana kepandaiannya, diorang teruskanlah berlatih ke dia. Dalam umurnya 20 tahun barangkali ya. Mungkin ia ada, mungkin kalau remaja belum lagi berapa lah, kuranglah sikit, tapi sudah dilatih-latih, diorang berlatih secara praktikal, ini cara melukis, cara ini warna, mungkin dari segi sana, bidang sana, mungkin ia banyak kreatifnya dari pergaulannya dari sini. Kegiatan hariannya, selepas kalau dari pukul 12 tengah hariannya, mungkin ia banyak berehat, kadang-kadang biasalah main mobile lah, dan game, lepas satu sembahyang, satu lepas satu. Kalau ia melakukan barang perkara ni tengah hari, dilakukannya lah, diteruskannya kegiatan menyambung kerajanya, melukis kata tu. Hasilnya melukis satu, diorang jualkan lah, jualkan. Ada saja beluri, ada saja ia dapat melukis, membuat atau siap sudah. Dengan sendiri diorang promo dalam apa tu orang WhatsApp, gitu. Facebook pun ada kuanukan lah. Janji diorang kalau ada mana tu orang berminat, buat saja lah, call saja kemari. Itu sajalah. Dengan di sini ya meneruskan kaligrafi. Saya sebagai Hindung berharap mudah-mudahan akan dikekalkan supaya anak-anak saya kedua ni membantu ke dia dalam menjalankan aktiviti harian dan aktiviti menjalani orang membuat kaligrafi ini dengan mudahnya dan mudahan diberkati Allah Ta'ala. Itu saja. Awang Amali seorang yang pendiam dan mahu mendengar arahan yang diberikan oleh ibu dan guru-guru. Sudah banyak sebenarnya hasil kaligrafi beliau terjual atas bantuan Pusat Bahagia Tutung. Selain belajar kaligrafi,
Amali juga banyak belajar tentang kemahiran hidup di Pusat Bahagia Tutong bersama rakan-rakannya seperti membuat kuih kering, tanaman, menuai madu kelulut dan banyak lagi. Anak-anak istimewa merupakan golongan yang tidak pernah disisihkan. Ibu bapa, guru-guru, pusat-pusat rawatan, persatuan dan mana-mana pertubuhan serta masyarakat sekeliling saling berganding bahu membantu dan memeduli kebajikan insan-insan istimewa di negara ini. Sudah banyak produk-produk yang dihasilkan oleh insan-insan istimewa di negara ini, jadi siapa lagi kalau bukan kita selaku masyarakat memberi sokongan yang padu kepada mereka agar mereka dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan melalui hasil tangan mereka.